Okey. Sekejap kita buka kertas. Okey, identiti asas lah. Cikgu kopilah 3 ni. Supaya kamu boleh nampak dia jadi macam mana kita nak dapatkan 3 orang ni. Okey, identiti asas ni kita panggil dia. Kamu boleh tulis tajuk kamu identiti asas lah. Okay, jadi kalau kata cikgu lukis segitiga, cikgu akan labelkan lah 3 sisi segitiga tu kan. Jadi kita ada segitiga bersudut tegak. Ini mesti segitiga sudut tegak lah. Okay, dengan sini theta. Theta sudut lah. Ni kita labelkan sisi kita ni A, ni B, ni C. Lepas tu kita buat satu statement pakai teorem Pythagoras. Boleh? Jadi kalau kita pakai teorem Pythagoras, kita tahulah hipotenus ni hipotenus lah cikgu label. Siap. Ini opposite kepada kamu punya sudut. Okay, ni adjacent kamu. Okay, jadi kalau kata berdasarkan teorem Pythagoras, kita tahu kan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Okay, cikgu nak tulis A kuasa 2 kat depan. A kuasa 2 sama campur B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Kan? Jadi maksudnya adjacent kuasa 2 campur opposite side kuasa 2 sama dengan hypotenuse kuasa 2. Alright, jadi kamu dalam otak kamu kena ingatlah soh kah tua tu. Boleh? Soh kah tua maknanya kalau kata kita ambil opposite side B bahagi A maknanya dia sin. Contohlah A bukan B bagi A, so B bahagi C ataupun A bagi C tu cos. Ataupun B bagi A tu adalah tan. Jadi soh kah tua tu memang kita kena tahulah. Jadi kita akan selang-selang kita akan ubah kita punya teorem Pythagoras, kita akan bahagikan 3 kali dengan tiap-tiap A, B, C ni. Boleh? Jadi kita akan bahagikan first kali. Kita nak bahagikan semua orang dengan A squared. Susahlah A squared. Kita start dengan C squared dulu. Kita bahagi semua orang dengan C squared. Okay. Jadi kalau kita bahagi semua orang dengan C squared, yang ni satu equation kan, dia akan jadi apa? A kuasa 2 over C kuasa 2 campur B kuasa 2 over C kuasa 2. Hilang Haris. Sama dengan C kuasa 2 over C kuasa 2. Jadi kalau kuasa 2, tingkat atas tingkat bawah, kita boleh rewrite dia macam ni kan. Kita boleh letak kuasa 2 dekat luar kan. Okay. Yang kita nak prove identity dah ni. Okay, mari kita tengok. Kalau A over C apa tu? Sin ke cos ke tan? A over C tu sin ke cos ke tan? A over C. Sin. Tak. A lah. Adjacent bagi hypotenuse. Cos. Cos jadi tengok betul-betul triangle cikgu lukis. Jadi yang ni cos kuasa 2. Sebab kamu tengok sini ke. Jadi dia tak apa asalkan last kali dia jadi macam tu. Jadi yang ni cos kuasa 2 theta. Okay. Okay, B over C apa? AC bukan sin. No, tengok saya sikit-sikit cikgu lukis ni. A over C kah? Pula jadi sin pula. Opposite side tu mestilah yang opposite daripada theta tu. Betul lah. Ni labeling cikgu punya triangle. Okay, ke buku teks saya betul balik lah. Okay, tak apa. B over C dapat apa? Sin kan? Jadi sebab dia ada kuasa 2 kat luar ni, sebab tu dia sin kuasa 2 lah. Sin kuasa 2 theta. Okay, sin theta, cos theta. Jadi bila kuasa 2 tu, kuasa 2 tu melekat kat cos dengan sin tu tak? Kita tak letak dia kat theta tu. Okay, last kali C bagi C. C bagi C dapat apa? Satu sebab dia bahagi dengan diri dia. Jadi yang ni identiti kita yang pertama lah. Dia tulis
sin kuasa 2 campur cos kuasa 2 sama dengan 1. Sama je lah. Nah, jadi ni cikgu punya cos kat depan sebab cikgu letak A kat bawah. Dia letak A kat mana? Dia letak A kat sisi pendek. Tak apa je lah, sama je. Okay, jadi kita kalau dalam exam dia boleh je suruh kamu proof identity nah. Okay. Jadi kita nak tukar pula. Yang ni kita bagi semua orang dengan C, kita nak bagi semua orang dengan B pula. Okay, nah. Jadi maknanya A kuasa 2 bagi B kuasa 2 campur B kuasa 2 over B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 over B kuasa 2. Boleh? Jadi kental lah dia akan jadi macam ni. Jadi cikgu tak payah rewrite lah. Benda yang sama kan. Jadi A over B tu apa? A over B apa? Tan. Tak. Dia bukan tan. Tan B over A kan. Jadi A over B apa? Negatif tan. Apa? Negatif tan. Bukan negatif tan. Cotangent. Cotangent. Aduh korang ni. Jadi kita ada sin, cos, tan. Kita ada cotangent. Cot kamu kan. Lepas tu kita ada secant. Kamu ada cosecant. Ingatlah. Takkanlah lupa habis dah. Okay. Jadi kalau B over A, toa kan. Tan. Jadi kalau A over B, dia jadi cotangent lah. Nah, sebab cotangent ni 1 per tan. Jadi ni cotangent kuasa 2. Okay, B over B ni dapat apa? B over B dapat apa? 1. 1. Siapa bahagi diri dapat 1 lah. Okay, C over B. Hypotenuse bahagi dengan B dapat apa ni? Cosec. Cosecant ni nah. Nampak nah. Sebab B bahagi C, sin. Jadi kalau C bahagi B tu cosecant lah. Nah, jadi cosecant kuasa 2. Okay, jadi ini identiti kita yang ni. Betul. 1 campur cot kuasa 2 sama dengan cosecant kuasa 2. Boleh lah. Okay. Jadi tak kisah sebab dia positif. 1 kat belakang ke 1 kat depan je dia tak ubah. Okay, cuma yang ni 1 tak boleh duduk sini lah. Dia tak boleh sin kuasa 2 theta campur 1 sama dengan cos theta sebab nanti 1 tu jadi negatif kan. Jadi yang ni tak apa. Dia terbalik. 1 kat sini, sini benda yang sama lah. Jadi kita dah dapat 2 lah. Kita dah bagi dengan salin dah ni. Salin lah. Okay. Jadi yang ni bagi C dah. Lepas tu kita bahagi B. Tinggal kita nak bahagikan dengan A pula lah. Kita akan bahagikan semua orang dengan A kuasa 2. Jadi A kuasa 2 over A kuasa 2 campur B kuasa 2 over A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 over A kuasa 2. Jadi A bahagi A tu kamu tahu lah ada 1. Lepas tu B over A dapat apa? B over A. Apa dia? B over A. Ni B kuasa 2 over A kuasa 2. Tan. Tan toa. Okay, tengok cikgu label. Cikgu label OAH tu. Jadi ni tan theta. Tan kuasa 2 lah sebab dia ada kuasa 2 theta lah. Jadi 1 tambah sama dengan C over A. C over A tu apa? C over A apa? C over A. Secant nampak tak? Cos kan? Jadi dia secant. Boleh lah. Jadi senang je ni. Tak ada apa pun. Okay, right. Jadi kita ada 3 identiti kita. Okay, kalau dia suruh terbitkan, dia datang daripada segitiga lah. Jadi cikgu rasa pernah keluar latihan kot. Ataupun pernah keluar trial lah, dia suruh terbitkan. Jadi, bolehlah kamu ingat sikit-sikit lah kamu salin lah dalam kerja dia. Okay, jadi kita ada 3 identiti ni. Jadi identiti ni akan diberi dalam exam. Faham? Dia bagi kamu senarai identiti trigonometri lah. Okay. Jadi ada banyak lah. Jadi susahnya bukan dia punya benda ni. Sebab benda ni dia dah diberi semua. Susahnya kamu nak fikir dalam persoalan yang dibagi tu mana satu yang kamu kena ganti kan. Okay. Jadi sebab dia ada banyak ni kita akan ada. Kita kena fikir betul-betul lah macam mana kita nak guna dia. Okay, balik pada butat kamu. Okay, nanti cikgu bagi kamu nota tu. Kamu pastikan ada nota kamu lah. Okay, jadi kita dah ada dah kita punya identiti asas 3 orang ni. Okay, jadi
sementara kita tak ingat gitu, kita kena sentiasa salin kat sebelah kita, boleh? Jadi sekarang ni kita nak deal dengan soalan berkaitan dengan identiti asas kan. Jadi kalau kita nak solve dia, sebab kita tak mahir lagi, kita kena ada dia kat sebelah kita. Macam ni lah, dia ada kecil macam ni kan. Jadi kalau kata kamu buat latihan, dia berkaitan dengan benda yang kamu kena ganti, kamu kena letak kertas rumus tu. Kan, kalau eloknya masa exam tu boleh je kamu koyak keluar kertas rumus tu kan. Kamu letak sebelah kamu supaya kamu boleh tenung dia mana satu kamu nak pilih. Faham sebab kita mana ada masa nak menulis-nulis kan. Jadi kamu ambil koyak je kertas formula tu kamu letak sebelah kamu. Okey jadi kalau budak-budak yang nak cepat tu dia memang akan buat macam tu lah. Okey jadi kita akan tengok soalan contoh dia sekejap kita akan buatlah sama latihankan diri dia. Tanpa menggunakan kalkulator cari nilai bagi setiap berikut. Jadi dia tak bagi kita guna kalkulator sebab kita nak kena gunakan kita punya identiti. Jadi yang ni senang lah nah. Sin kuasa 2. Yang ni theta kita lah. Okay, negatif. Dia tak kisah dia bubuh nilai apa kan. Sebab bila dia tulis sini A ataupun theta, maknanya dia boleh jadi apa-apa sudut pun, dia still akan jadi 1. Kan sebab apa? Sebab sin dengan cos ni dululah kita belajar di sudut pelengkap tu kan. Jadi cikgu rasa sebab tu dia akan jadi 1 tu lah. Okey. Jadi kalau ditulis sin kuasa 2 sudut theta campur cos kuasa 2 theta, jawapan dia akan sentiasa jadi 1. Faham? Jadi kalau keluar dalam exam macam ni tanpa menggunakan kalkulator maknanya dia tak nak nampak kamu tukar ni jadi perpuluhan lah. Dia nak kamu terus bagi jawapan sini. 1. Okey, jadi yang kedua ni pun sama. Cuma dia pusing sikit kan. Jadi yang ni bukan sebiji macam identiti kita kan. Identiti ni boleh pusing lah. Contohnya kata kita nak cos kuasa 2A sahaja. Kita akan movekan sin kuasa 2A ni. Dia jadi cos kuasa 2A sama dengan 1 tolak sin kuasa 2A. Kita boleh substitute dalam equation kita. Untuk kita hapuskan cos dalam equation tu. Faham? Jadi equation ni kita boleh pusingkan dia. Jadi dia tulis tan kuasa 2 theta tolak secant kuasa 2 theta kan. Kita tulis dia sebagai theta. Jadi bila kita nampak kuasa 2 melekat pada sin dengan cos, dalam otak kamu cikgu nak ada identiti. Boleh lah. Jadi maksudnya first yang kamu akan tengok adalah senarai identiti kamu untuk kita solvekan soalan ni. Ini dah salah salin dah ni. Secant kuasa 2 theta. Jadi dia buat macam ni kan. Jadi kalau kata dia buat macam ni maksudnya dia dah ubah equation ni. Kan equation yang ni kan. Jadi kita susunkan macam dia susun. Di tan kuasa 2 theta tolak secant kuasa 2 theta sama dengan 1 ni dia macam tu lah. Jadi ni jawapan dia adalah negatif 1 lah sebab kita boleh guna identiti yang ni. Faham tak? Jadi kita boleh pusingkan identiti ni lah. Jadi tujuan dia supaya kita boleh guna dia dalam penyelesaian dan kita boleh hilangkan apa yang kita nak hilangkan. Okay, jadi ni jawapan dia negatif 1. Okay, mari kita buat soalan latihan sendiri ni. Kita copy pastekan dia. Tak tahulah susah ke senang lah. Jadi kita try je. Cikgu buat yang kamu. Kamu tak biasa lagi. Jadi mana dia punya identiti tadi kita copy paste kat sebelah. Buang tu saja tu. Okey, jadi yang nombor 1 tu. Saya rasa kamu pun boleh handle kot ini. Tak susah sangat lah. Dia macam contoh kita tadi kan. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap berikut. A ni, cos kuasa 2 80 campur sin kuasa 2 80. Sama dengan apa? Sama dengan apa? 1. Sama dengan 1 lah. Jadi dia directly sama dengan kamu punya identity ni. Cuma dia tulis terbalik cos dengan sin kan. Tapi tak apa sebab dia tambah. Jadi yang ni jawapan dia 1. Sekejap cikgu ambil pekat cikgu sebab nanti cikgu tak tahu jawapan dia.
sin kuasa 2 173 darjah tolak tan kuasa 2 173. Apa jawapan dia? Online Satu. satu. Okey, tu. Baru nak tanya mana pergi suara online, keluar suara online. Okey. Satu, okey. Betul cikgu jawab soalan tu. Okey, pandai lah. Jadi yang ni kita baling tan ni beli sana kan. Nampak kan dia jadi satu kan? Nampak lah. Sebab tu cikgu letak dekat bawah ni. Okey, yang ni pula. 1 tolak cos kuasa 2 45 sama dengan apa? Sin 45. Sin kuasa 2 45 kan. Boleh ke tinggal Kuasa jawapan tu macam tu? Sin kuasa 2 45. Rasa dia nak jawapan akhir kan? Kita kena ingat ke sin kuasa 2 45 ni? 1 tolak cos kuasa 2. Sekejap. Ni jawapan dia apa? Dia fikirkan kereta tak? Ni latihan kediri 66 lah. Oh, 1/2 dia kata. C ya, 1/2. Ni kamu kena ingat ke? Sekejap. Mesti cikgu tulis. Apa ni? Macam mana nak dapat cosecant tu? Cosecant yang mana? Tadi masa cikgu proof identity tu ke? Siapa menanya tu? Okay. Sekejap lagi cikgu pergi balik. Sekejap. Kita selesaikan soalan ni dulu. Jadi 1 tolak cos kuasa 2 45. Jadi kita pindah ni kan. Memang dia dapat sin kuasa 2 45 kan. Yang ni kita boleh pakai sudut khas ke? Jawapan dia apa? 1/2. 1/2. 1/2. Sebab apa lepas tu lah? 1 tolak cos kuasa 2A. Sin 45 dapat apa? 1/2 kan? Mana pula sin 45 1/2? Betul, sin 45 kan sama dengan 1 per punca kuasa 2. 1 per punca kuasa 2. Oh, iyalah. Jadi yang ni dia picit kalkulator ni. Ni sudut Itu khas. aja. Cikgu tahu. Yang cikgu tahu ada sudut khas. Jadi bila kamu nampak 45, kamu kena lukis segitiga kamu yang height tu yang tan 45 tu. Boleh? Jadi kiranya kita tak picit kalkulator ni. Okey, jadi tan 45 1 kan? Segitiga ni lah. 1 1 set 2. Macam sama cakap tu kan? Jadi sin kita, kalau sin 45, ni 45 ni. Dia sama dengan 1 per set 2 kan? Sin 45 sama dengan 1 over set 2. Jadi kalau kata sin kuasa 2, 45, kita kena kuasa 2 kan lah. Jadi kiranya kita tak boleh picitkan kita jugalah. Kita kena tulis dia punya jawapan tu dalam daripada kita punya sudut-sudut khas itu. Okay, jadi 1 per 2. Okay, betul. Gitu nah. Jadi sudut, itu sudut khas kita apa? Sudut 45, sudut 30 dengan sudut 60. Boleh nah. Okay, jadi yang last one ni. Cosecant kuasa 2 tolak cotangent kuasa 2. Dia dapat apa? Yang ni kan? Ni pindah kan? Nampak tak? Dapat apa? 1. 1 juga. Okay. Tiba-tiba cicir soalan ni. Maknanya boleh jadilah dia sudut tanpa picit kalkulator tu melibatkan sudut khas nah. Apa kawan kamu tanya tadi macam dapat cosecant? Cosecant tu C over B. Kamu tengok kat sini. Hypotenuse tu sini. Kan? Sini B. Kamu ingat ni je. Kalau B over C. Sin kan? Sinus. Kan? Jadi kalau kata C over B tu 1 over sin lah. 1 over sin tu adalah cosecant. Yang ni kena remember dia adalah salingan kepada orang yang kat atas tu. Salingan tu maknanya terbalik. Kalau sin tu soh, dia ho, dia H over O. Boleh? Jadi secant pula salingan kepada cos 1 over cos. Jadi cikgu tak nak cerita ni banyak kali. Sebab cikgu dah cerita dah kamu banyak kali berbuih mulut dah.
Remember, kamu kena hafal ni. Tak boleh tak hafal. Benda ni kalau tak hafal tak boleh, tak jalan lah. Tak jalan lah bendanya. Okey. Jadi seterusnya. Diberi cos theta sama dengan M. Cari nilai-nilai berikut dalam sebutan M. Kalau untuk kes yang ni, cikgu akan bagi dia per satu. Jadi kalau kamu nampak dia tulis macam ni, kita boleh lukis segitiga dia. Kan? Jadi kalau dia ada kuasa 2, tak ada masalah kan? Macam soalan sin kuasa 2 tu kan? Kita akan kuasa 2 kan dia lepas kita dah dapat sin 45 tu, kita akan kuasa 2 kan dia. Kuasa 2 tu maknanya kita kuasa 2 kan nilai kita. Faham tak? Jadi yang ni kita akan dapat jawapan dia dalam sebutan M lah sebab cos theta kita M kan. Jadi kalau dia cos, dia kah. Kan? Jadi kita lukis segitiga kita dalam sukan pertama kita. Maknanya ni M. Kah satu. Jadi kat sini apa? Sini apa? Ni bukan satu ni, cikgu kita conteng. Apa sisi opposite dia jadi apa? Apa jadi kat sisi ni? Sisi ni nilai dia apa? Ini bukan satu je kita conteng. Ni M ni satu. Jadi kita pakai teorem Pythagoras kan. Jadi apa jadi? Apa nilai kat sini? Set apa? Set apa? 1 tolak M. 1 tolak M kuasa 2. Kuasa 2 nah. Ada kuasa 2 nah. Okey. Sebab 1 kuasa 2 sama dengan yang ni kuasa 2 campur ini kuasa 2 kan. Jadi kalau nak yang ni, maksudnya dia ada kuasa 2 kan sebab tu dia ada punca tu nah. Jadi kamu kena ingat kita pakai teorem Pythagoras nak dapat satu lagi sisi. Okey, secant. Secant apa bahagi apa? Secant 1 per Cos. cos. Jadi kalau 1 per cos maksudnya apa bahagi apa? Kita dah ada cos kan? Jadi kalau 1 per cos dapat apa? 1 per cos dapat apa? Songsang M lah. Dapat apa? 1 per songsang M. Songsang. Ni cos theta sama dengan M. Kita nak secant. Secant 1 over cos kan? 1 per M. 1 per M lah. Tapi sebab dia ada cos 2 jadi apa? 1 per M kuasa 2. 1 per M kuasa 2. Faham tak semua orang? Faham tak? Secant dalam otak kamu ingat dia salingan kepada cos. 1 per cos. Jadi kalau cos kita M, M ni ada per 1 kan? Dia akan jadi 1 per M lah. Okey, sin pula. Kamu tengok gambar rajah kamu. Sin sama dengan apa? Sin apa? Sin. So. Tengok gambar, tengok segitiga ni. 1 tolak M kuasa 2 per M. Yang ni lepas tu per dengan 1 kan? Jadi tak per 1. Jadi sekarang ni dia ada kuasa 2. Jadi kita kena kuasa 2 je lah. Jadi kalau kuasa 2 set hilang kan? 1 tolak M kuasa 2 lah jawapan dia. Faham lah? Okey, jadi cotangent kuasa 2 ni pula. Okey, cotangent kamu tengok tan dulu kat gambar tu. Lepas tu kita kena songsang kan? Tan toa kan? Jadi kalau AO, dapat apa? Apa-apa. Apa bagi apa? M. Okey. Okey, pandai. Jadi kita kena observant je benda-benda ni nah. Okey, jadi kita kena kuasa 2 sebab dia cotangent kuasa 2. Jadi kalau kita kuasa 2 pecahan, kita akan kuasa 2 tingkat atas dan tingkat bawah kan. Yang akan jadi M kuasa 2 over 1 tolak M kuasa 2. Sebab bawah ni dia ada set, jadi dia akan potong set. Faham tak? Okey, jadi tak susah sangat kan. Jadi ingatlah, kalau dia bagi kita masalah macam ni, ini adalah soalan yang kita kena lakarkan segitiga dia. Boleh? Jadi segitiga tu kita dah tahu 2 sisi sebab sohkah toa kan. Jadi dia mesti dah tahu 2 sebab dia pecahan kat sini lah. Kalau dia tak pecahan, kita still tukar dia jadi pecahan. Dia per 1. Maknanya hypotenuse dia 1. Dan kita lukiskan segitiga dan kita cari satu lagi sisi dia pakai teorem Pythagoras. Okey. Jadi seterusnya, kita scroll ni. Diberi bahawa theta kosong hingga pi per 2. Jadi dia nak cakap yang theta ni duduk dalam sukuan ke berapa ni? Ini duduk dalam sukuan ke berapa ni? Ni sukuan ke berapa? Pi per 2. Kosong sampai 90. Sukuan ke berapa? 1 lah. 1 lah. Sudut pertama lah sebab sudut tirus lah. Lepas tu dia kata tan theta sama dengan 3. Jadi tujuan dia bagi kamu ni sebab ingat tak kita punya add sugar to coffee tu. Boleh tak? Jadi segitiga ni yang kalau dia soalan macam ni kita sentiasa anggap dia soalan dalam sukuan pertama lah. Tapi kalau dia bagi syarat macam ni,
dia boleh duduk dalam sukuan mana-mana saja sebab theta kita ni boleh jadi nilai yang besar daripada 90. Okay, jadi kita tengok apa yang dia bagi kita, syarat apa yang dia bagi. Jadi kat sini dia suruh lukis dalam sukuan pertama. Jadi kita punya sin constant semua positif dalam sukuan pertama kan. Jadi sama juga yang ni kita boleh lukis segitiga. Sekejap, dia tak bagi. Tanpa menggunakan segitiga sudut tegak. Cari nilai sin theta dengan cos theta. Sekejap. Jadi kita tukar rupa tan theta kita ni. Tan theta apa bahagian apa? Dia tak bagi lukis segitiga. Okey. So, apa tan theta dalam sebutan sin dengan cos? Tan theta. Dia tak kait dengan sin dengan cos. Dia sin bahagi dengan cos kan? Okey, dia sin theta bahagi dengan cos theta. Jadi yang ni jawapan dia adalah 3. Jadi dia suruh cari nilai sin theta dengan cos theta. Gimana ya? Macam mana kita nak solve ni? Apa yang kita boleh buat? Ada kait dengan identiti kah? Potong theta dia. Aduh. Mana boleh sin dengan theta tu tak boleh dipisahkan, Mujahid. Apa maksudnya sin kalau tak ada theta kat ujung dia? Tak ada maksud. Jangan pergi buat benda macam tu. Potong theta pula. Mana boleh? Okey, sekejap. Cikgu fikir sekejap. Ada kait dengan identiti tak ni? Mana identiti cikgu tulis tadi? Kat bawah ni kan? Tapi dia tak ada kuasa 2 pun kan? Sekejap. Dia tak bagi lukis segitiga. Jahat dia. Okey, tanpa guna segitiga, cari nilai sin theta dan cos theta. Boleh ke kita dapat terus ni? Kita boleh buat 3/1 ke macam tu? Sin theta sama dengan 3. Apa jawapan dia? Dah. Sin theta ni jawapan dia 3/10. Cos theta tu 1/10. Macam mana nak dapat 10 tu lah? Kalau cikgu, 1 tambah tan kuasa 2A sama dengan secant kuasa 2A tu. Bukan? Tapi macam nak datang 10 tu sekejap. Kamu ada idea tak? Sekejap, cikgu tengah fikir ni. Dia tak Ni nombor 3 ke nombor 4 cikgu? Nombor 3. Kamu ni. Sekejap, apa lagi kita boleh guna sekejap? Sin theta over cos theta. Kena tukar kot. Kena tukarkan cos theta ni. Cos theta ni. Ini 1 over cos theta kan? Sin theta darab secant theta. Tapi tak macam pun. Ni sama dengan 3 kan? Dia tak ada rupa pun. Macam mana dapat 10 tu? Awak ada bagi yang sukuan yang pertama tu je. Dia bagi ni nak cakap dia punya theta tu sudut tirus. Dia nak cakap theta tu sudut tirus. Tan tu 3. Kita boleh shiftan kan je? Boleh shiftan lah. Shiftan. Dia bagi tak? Dia tak kata tak boleh kan? Tanpa menggunakan segitiga je. Panjang tu. Tak boleh ni. 3 kita dapat tak comel. Apa ni? Saya tak pernah jumpa soalan macam ni. Itu masalahnya. Cari tanpa melukis segitiga sudut tegak. Kita cheating lah, kita lukis. Abai, cikgu tak ada idea lah. Kalau kamu cuba kamu fikir, kalau kamu ada idea, cikgu tak ada idea ni. Ni 3. Ni cikgu tak lah dia set 10 kan. Sebab teorem Pythagoras tak? Betul tak? Tapi kenapa dia tak bagi kita lukis? Sebab apa? Yang ni 3 kuasa 2 campur 1. Nampak tak? Dia set 10. Kalau kita tak lukis ni kita nak dapat lah. 3 over. Pakai segitiga lain tak boleh ke? Dah dia kata tak boleh lukis segitiga. Nak pakai segitiga lain. Mana ada segitiga lain, Mujahid? Ada. Segitiga dia mesti sudut tegak sebab dia sin constant. Sekejap, cikgu kalau keluar soalan dalam exam ni
Itulah Ustaz. Cikgu semak jawapan dia. Kita ada jawapan lengkap kan. Kita tengok macam mana dia buat tanpa dia lukis segitiga. Handphone cikgu. Sekejap lah. Lama sikit cikgu nak buka dia punya jawapan ni. Sementara tu kamu boleh fikir dulu nah. Soalan ni baru sikit ni. Memang KSSM punya special punya soalan ni. Mana dia jawapan dia sekejap. Ini kah? Oh ya. Sekejap. Cikgu tengok macam mana dia buat dalam kerja dia. Pelik-pelik. Latihan Kendiri 6.6. Okey ni. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Nombor 3 kan? Okey, dia pakai identiti. Dia pakai identiti. Macam cikgu tunjuk kamu. Okey, betul lah dia pakai identiti. Tapi dia tak direct . Dia agak susah lah pada cikgu, dia agak susah lah. Okey, jadi identiti sebab kita ada tan kan? Tan theta sama dengan 3 kan? Jadi kita nak kena pakai, dia pakai identiti yang ada cotangent dengan cosecant ni. Dia pakai yang ni. Nah sebab cikgu rasa yang ni boleh kot. Tapi dia pakai yang ni. Jadi cotangent dia buat macam ni lah. Dia pakai A ke dia pakai theta ni? Theta kan. Sama dengan cosecant tolak 1. Lepas tu sebab dia cotangent. Jadi cotangent tu kita tahu nilai dia. Boleh ajak cosecant tu dia tukar. Mana-mana. Pening kamu dengar cikgu terang. Jadi cosecant. Okey, jap. Cikgu tulis terbalik ni. Dia pusingkan. Dia tulis ni. Dia tak pusingkan pun. Dia tulis cosecant ni kat depan. Theta sama dengan 1 campur cotangent cos 2 theta kan. Jadi yang ni 1 over tan kan. Jadi kalau dia 1 over tan maksudnya dia 1 over 3. Tapi sebab dia ada kuasa 2. Jadi dia akan jadi 1 over 9. Nampak ni. Jadi dia dapat jawapan cosecant kuasa 2 theta ni dulu. Jadi cosecant kuasa 2 theta ni sama dengan 9 per 9 campur 1 per 9 lah. Jadi 10 per 9. Lepas tu menyusahkan je. Baik dia suruh lukis 3. Okay. Lepas tu cosecant tu sendiri adalah 1 per sin. Jadi cosecant ni. Cosecant square theta sama dengan 1 over sin square theta. Kan? Jadi cosecant kita 10 per 9. Jadi kalau kata kita nak sin cos 2 theta dia akan jadi 9 per 10 lah. Betul? 9 per 10 lah. Jadi kalau dia 9 per 10, yang ni kuasa 2 kan. Jadi kalau kita nak sin theta saja kita boleh setkan jawapan dia 9 per 10. Jadi kita akan dapat jawapan 3 over set 10. Sebab tu jawapan dia 3 over set 10. Okay, lepas tu satu lagi dia nak kena pakai identiti yang ada cosinus dalam dia. Yang ada tan, yang ada cosinus. Jadi dia akan pakai 1 over tan ni. Dia pakai dua-dua lah ni kiranya. 1 over tan kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Jadi ini macam tadi kan. Jadi tan kita 3 jadi 9 lah dia. Jadi ni 1 over cos kuasa 2 theta. Jadi ni 10 1 over cos kuasa 2. Jadi kalau kata kita nak cos kuasa 2 theta, dia akan jadi 1 per 10 lah. Kan? Okay. Jadi kalau kita nak cos theta, dia akan sama dengan sec 1 over 10. Jadi sec 1 sama dengan 1 kan. Jadi dia akan jadi 1 over sec 10.
Jadi dia dah dapat dah jawapan dia. Dia tak pakai segitiga, dia pakai identiti. Faham tak? Jadi cikgu tak tahulah. Cikgu rasa kemungkinan dia nak keluar soalan macam ni dalam exam tak kot kan. Tapi yang ni untuk pengetahuan kamu lah, kita boleh guna identiti untuk dapatkan nilai dia. Tapi agak susah kan? Okay, kita teruskan soalan. Sekejap lagi nanti cikgu bagikan nota ni untuk kamu salin jalan kerja ni. Kod lah kan. Kalau keluar dan trial ke apa, kita dah ada pengalaman lah. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC. Tulis ungkapan berikut dan sebutan P atau Q. Jadi dia dah label lah segitiga kamu ni kan. Dalam sebutan P atau Q kan. Kita kena cari yang bawah ni pula kot. Bawah tapak dia apa kalau dalam sebutan P dengan Q? Tapak dia. Punca kuasa Hypotenuse kan. Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. P kuasa 2 nah. Jadi yang ni kamu punya tapak dia. Ni dia suruh ungkapkan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Jadi kita kena pakai identiti ikut dulu. 1 tolak cos kuasa 2 theta sama dengan apa? Sama dengan apa? Tengok identiti kamu. Tukar dulu dia jadi identiti. Baru kita akan substitutekan dia daripada triangle tu. 1 tolak cos kuasa 2 theta sama dengan apa? Macam mana? Ni tukar dengan identiti yang kamu nampak bawah ni. Dia jadi apa ni? 1 tolak cos kuasa 2 theta sama dengan apa? Tolak cos. Tolak cos sin. Sin lah. Tengok ni lah. Ni lah. Ini. Jadi sin kuasa 2 theta. Sin kuasa 2A lah. Jadi sin kat gambar ni apa? Soh lah. Soh tu maksudnya? P per set tu. Bukanlah P per Q. P per Q lah. P per Q. Jadi yang ni sin kan. Jadi kita kuasa 2 kan. Jadi dia jadi P kuasa 2 over Q kuasa 2. Betul tak tu jawapan dia? Betul. Jadi tu A. B pula kamu tengok identiti ni. Cosecant kuasa 2 theta tolak 1. Sama dengan apa? Cot. A. Ni lah. Jadi cot kuasa 2A. Okay, jadi daripada segitiga ni, cot kuasa 2A, cot A kamu dapat apa? Cotangent kamu. Cotangent dapat apa? Dia 1 over tan lah. Jadi 1 over tan maksudnya adjacent, TOA kan. Opposite over adjacent, adjacent over opposite. Dapat apa? Nak kena label ke? Ni. Okay. Kamu punya cotangent apa? Cotangent. Cotangent 1 per tan. Yelah, tengok segitiga. Ada sebutan P dengan Q je. P per Q tolak set Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Panjang tu. Tak. Tan kamu apa tan kamu? Daripada gambar. P over set Q kuasa 2 tolak P kuasa 2 kan? TOA kan. Jadi dia AO. Play. Maksudnya yang ni tingkat atas. Set kuasa 2 tolak P kuasa 2 per dengan P. Okay. Jadi set Q kuasa 2 tolak P kuasa 2 per dengan P. Jadi kita kena kuasa 2 kan dia. Sebab kita nak cotangent kuasa 2. Jadi dia akan hilangkan set kat atas kan. Jadi Q kuasa 2 campur P kuasa 2 per dengan yang ni ada P kuasa 2. Jadi kita boleh simplify kat ni. Sekejap. Tolak ni. Kenapa cikgu pergi tambah dia? Kita tak payah simplify lah sebab dia biar je dalam satu ungkapan macam tu lah. Kalau kita simplify, dia jadi Q kuasa 2 over P kuasa 2 tolak 1 lah. Cikgu terima je lah kalau kamu buat yang tu. Okay. 1 tolak secant kuasa 2A sama dengan apa? Tan kuasa 2A. Dia positif ke negatif tan kuasa 2A tu? Positif. Ya ke? Tengok ni. 1 tolak, dia pindahkan ni belah kanan kan? Betul tak? 1 tolak secant kuasa 2A sama dengan negatif tan kuasa 2A kan? Betul tak? Kalau kita pindahkan ni. Ada negatif lah. Jadi dia
negatif tan kuasa 2A. Tadi tan kita daripada gambar ni apa dia? Ni songsang kan? Dia ni kan ni. P over cert Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Nah, jadi dia ada negatif sini. Last kali kita biar negatif sign. Kita kan kuasa 2 kan dia. Okay, jadi kita kuasa 2 dia jadi negatif P kuasa 2 over Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Nah, okay, itu jawapan dia. Jadi kita tak kuasa 2 sekali negatif ni sebab nampak tak tan tu yang kuasa 2. Nah, negatif tu tak kuasa 2. Boleh. Jadi negatif tu masih ada lagi. Nah. Jadi jawapan dia negatif P kuasa 2 over Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Okay, mari kita tengok sikit lagi buku teks kita. Oh, tadi cikgu ingat boleh pergi jauh tapi kita baru pergi sini je. Okay, yang ni proving. Okay, cikgu tunjuk kamu sikit soalan proving lah. Jadi cikgu rasa yang ni je sempat kan. Alright, jadi bukti kan ni maksudnya kamu tengok dia tulis ni. Dia tulis kita statement dia ada kiri dengan kanan. Jadi kalau kata kita nak prove dia, kita kena pilih sama ada kita pilih kiri atau kanan. Jadi dia bagi kamu tips lah macam mana kamu nak pilih. Jadi kalau kita tengok equation macam ni, kita akan pilih bahagian yang lebih kompleks atau buktikan bahagian yang lebih kompleks. Lepas tu ini tips yang tukarkan kepada bentuk nisbah trigonometri asas, darabkan ke juga. Tak payahlah dengar ni dia punya ni. Okey, jadi kalau cikgu akan labelkan kat sini dia ada left hand side dengan right hand side. Boleh? Dia ada belah kanan, dia ada belah kiri. Jadi kita kena pilih salah seorang. Jadi macam soalan ni dia pilih left hand side. Dia nampak? Dia pilih left hand side. Jadi kalau kita pilih left hand side, kita kena ubah dia sampai dia jadi right hand side. Faham? Jadi last kali dia akan jadi right hand side. Nampak ni? Jadi bila kita ubah tu kita kena guna semua maklumat yang kita ada. Jadi sekarang ni kita baru belajar identity. Jadi kita akan ubah equation ni pakai identity. Jadi kalau kita nampak sin kuasa 2, automatik dalam otak kamu tu identity yang ada sin kuasa 2 lah. Boleh? Jadi yang ni kita nak tukar daripada sin jadi cos kan? Jadi kita akan pakai, dia dah tulis dah, kita akan pakai identity yang ni. Jadi kalau kata kita nak sin kuasa 2 saja, kita akan pindahkan orang lain lah. Dia akan jadi 1 tolak cos kuasa 2A kan. Jadi kita akan gantikan sin kuasa 2A tu dengan 1 tolak cos kuasa 2A. Nampak? Jadi kita akan kembangkan dia sampai dia jadi sama dengan right hand side ni. Jadi kadang-kadang dia senang untuk bukti, kadang-kadang dia susah. Maknanya kita dah buat panjang lebar dah, dia tak jadi. Jadi kalau tak jadi berhenti. Okay, cuba dengan identity yang lain. Faham tak? Okay. Jadi markah dia 2 je untuk proving ni. Jadi kalau kata kita mengalami kebuntuan, kita tak payah teruskan. Faham tak? Okay. Jadi markah dia 2 saja. Okay, jadi yang next one ni boleh nak faham ni lah. Jadi kita kena pilih left hand side atau right hand side. Selalunya kita akan pilih yang lebih kompleks. Kalau dia lebih kompleks, kita senang nak simplifykan dia ataupun kembangkan dia supaya dia jadi apa yang kita nak tu lah. Daripada dia terlalu simple, katakan dia ada 1 je kan, macam ni 1 ni nak kena kembangkan jadi sin costan kan, jadi dia jadi susah sikit lah. Jadi kita akan pilih yang lebih kompleks. Jadi kalau yang B ni pun sama, dia ada left hand side dengan right hand side. Jadi kita boleh pilih, ini lebih kurang sama susah je kan. Jadi untuk case yang ni dia pilih, kita ikut dia lah sebab kita tengah tengok contoh dia nak. Jadi dia pilih left hand side, boleh left hand side. Jadi left hand side ni sama dengan tan A campur cotangent A ni. Jadi dia nak kena ubah sampai dia jadi secant dengan cosecant ni kan. Jadi dia tukar tan dengan cotangent. Jadi kalau kita nampak tan, kita akan tukar dia jadi sin per cos. Boleh lah, lagi-lagi kalau belah sana kita nampak dia ada kait dengan sin dengan cos kan. Nampak ni ada kait dengan sin dengan cos kan. Jadi kita tukar dia jadi sin per cos. Kalau cotangent terbaliklah dia jadi cos per sin. Jadi kalau dia pecahan macam ni, kita tak boleh buat apa-apa selain daripada menyamakan penyebut dia. Boleh? Jadi kalau kita nak samakan penyebut antara trigonometri macam ni, kita kena darab silang lah. Maknanya dia ni tapak dia kena jadi sin A darab cos A. Faham tak? Jadi cos A over sin A ni kena darab atas bawah dengan cos A. Sin A over cos A ni kena darab atas bawah dengan sin A. Okay, jadi kan cikgu tulis macam ni. Jadi atas bawah dia kena darab dengan sin A sebab dia tak ada sin. Dia tak ada cos kan. Jadi dia kena darab dengan cos. Jadi kalau dia ni darab sin, dia akan jadi sin kuasa 2 lah. Cos ni akan jadi cos kuasa 2A
tapak dia akan jadi sama kan. Sebab kita samakan penyebut kan. Jadi kita boleh tulis dia dalam satu bentuk ungkapan macam ni. Jadi ni kita ingat kita punya identiti asas dia 1. Jadi dia akan jadi 1 over cos A sin A. 1 over cos A ni secant A. 1 over sin A ni cosecant A. Jadi kita dapat jawapan dia. Boleh nah? Jadi bila kita nampak ni kita kena nampak soalan ni kita kena buat strategi macam mana kita nak dapatkan jawapan dia. Okay, jadi tips yang cikgu boleh bagi kat kamu, kalau kita nampak kuasa 2, sebab lepas ni kita akan proving dengan kita punya formula-formula lain lagi nah. Kalau nampak kuasa 2, kita kena kaitkan dengan identiti. Okay, jadi kalau kamu nampak tan, kita akan tukarkan dia tan dengan cotangent lah. Kita akan tukarkan dia kepada simple cos. Nah, jadi kamu buat ni, kamu dah dapat 1 markah dah. Kamu buat penggantian ni 1 markah. 1 markah lagi bila kita dah selesai dapat jawapan akhir tu sama dengan right hand side tu. Nah, okey. Oh, ni apa dia ada alat special clinometer. Okey, jadi kamu boleh try nanti. Mari kita try buat soalan yang dia punya ni. Sekejap lagi kita tengok jawapan ni kita sama tak nah. Ada lah. Datangkan diri. Ni ada. Marilah kita bincang dulu ni. Buktikan bahawa tan kuasa 2x tolak secant kuasa 2x campur 2 sama dengan cosecant kuasa 2x tolak cotangent kuasa 2x kan. Okay, jadi yang ni lebih kurang sama susah ya. Jadi kita nak pilih boleh je kita pilih kiri atau kanan. Jadi dia pilih left hand side. Dia pilih yang ni. Jadi yang ni dia ada tan kuasa 2 dengan secant kuasa 2 kan. Sekejap dia nak jadi cosecant dengan cotangent. Jadi kita boleh tengok identiti kita. Boleh. Jadi dia buat apa ni? Tan kuasa 2x tolak secant kuasa 2x campur 2 sama dengan, ni dia dah tukar dah. Tan kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tu sama dengan 1. Sama dengan 1, negatif 1. Jadi secant tan kuasa 2x tolak secant. Ni 1 ni pindah sana, secant ni pindah belah sini. Jadi dapat negatif 1. Jadi jawapan dia 1 tak habis gini. Bila dia dah dapat 1 ni dia buat apa? Okay. Okay. Oh, yang ni dia ubah dua-dua. Mana Aci? Okay, jadi yang ni 1. Lepas tu belah sana pula dia proof juga. Belah sini sama dengan 1. Ni cara baru untuk kamu proof. Kamu boleh bagi dua-dua jadi sama dengan kiri sama dengan kanan. Maksudnya dua-dua sama dengan 1. Pun boleh juga. Jadi yang ni cikgu tak pernah buat lagi lah macam ni. Pening juga nah. Dia ada beberapa kaedah. Jadi yang ni dia dua-dua dia samakan dengan 1. Maknanya dua-dua ni adalah sama. Boleh faham kan? Boleh kan? Jadi ini kaedah yang lain lah. Lain sikit lah nah. Jadi macam ni untuk KSSM lah. Cikgu tak pernah buat sebelum ni. Tapi tak susah pun. Maknanya kita boleh nampak lah daripada identiti ni kita nak tukar dia jadi 1 kan. Okay. Jadi maksudnya dia jadi 1 ni takkan kita nak kembang dia jadi yang ni kan. Logik ni kita akan ambil yang ni. Kita akan tengok dia boleh jadi 1 ke tidak. Okay, mari kita try. Cikgu kita punya masa tinggal sikit je. Kita try 1-2 soalan lah. Dia proving ni kalau cikgu lah kata kalau exam kalau kamu nak tinggal cikgu tak marah sebab dia 2 markah nah. Tapi kita guna maklumat yang ditulis ni sebab selalunya kita akan guna dia untuk solve soalan yang seterusnya. Dia A dia suruh proof, lepas seterusnya dia suruh buat benda lain lagi dengan benda yang kita dah proof tu. Jadi kita boleh carry on je hidup kita walaupun kita tak buat yang A tu kita boleh guna maklumat dia nah. Tu untungnya dia suruh proof tu. Okay, mari kita tengok. Ni tak pasti kita nak kena ada benda ni kat sebelah kita dulu. Okay, jadi A ni nah. 3 sin kuasa 2A tolak 2 sama dengan 1 tolak cos kuasa 2A. Okay, cikgu rasa yang ni pun dia proof jadi 1 ke? Mari kita try. Tiga sin kuasa 2A tolak 2 sama dengan 1 tolak 3 cos kuasa 2A. Okey, jadi katakan yang ni sama susah tu kan kiri kanan kan. Jadi katakan cikgu pilih belah kiri ni, cikgu pilih left hand side. Ni left hand side. 3 sin kuasa 2A tolak 2. Jadi kalau kita ubah dia, kita nak ubah dia pakai identiti kan, dia nak jadi cos kan. Jadi kamu tengok sin ni macam mana nak jadi cos. Jadi sin kuasa 2
A sama dengan 1 tolak cos kuasa 2A kan. Jadi kita boleh gantikan sin dengan 1 tolak cos. Faham tak? Okey. Jadi kalau cikgu tulis lain side, cikgu selalu continue macam ni je lah. Okay. Jadi dia akan jadi 3 1 tolak cos kuasa 2A tolak 2. Lepas dia dah jadi sini, kita boleh kembangkan dia. 3 tolak 3 cos. Dah nampak dah kan? Dah nampak sama kan? Jadi betul tu. Last sekali kita 3 tolak 2 jadi 1. 1 tolak 3 cos kuasa 2A. Sama kan? Jadi sama dengan right hand side. Dah. Shown. Boleh lah. Jadi maknanya kamu dah dapat dah. Kiri sama dengan kanan. Macam tu lah. Jadi kalau kata ada kuasa 2, kita akan pakai identity. Okey, B pula. B ni dia jadi kuasa 4 lah kat sini. Mari kita tengok. Yang ni nak ambil kiri ke kanan lah. B. Yang ni kuasa 4 lah, kita macam susah je. Jadi kita ambil left hand side jugalah. Kita nak tengok boleh tak dia jadi kuasa 4 lah. Memang ni lagi kompleks tapi dia lagi menakutkan. Jadi kita nak ambil left hand side dulu. Kalau tak jadi baru kita try buat right hand side tu lah. Sebab kalau kuasa 2 kita at least kita ada idea yang kita nak tukar dia jadi apa kan. Okay, jadi left hand side 1 tambah 2 tan kuasa 2A. Jadi kalau cikgu akan tukarkan tan ni jadi sin per cos kan. Dia siapa yang suka macam cabaran macam ni, dia sukalah benda ni lah. Okay. Cos kuasa 2A. Ni cikgu rasa kita samakan penyebut. Kita akan samakan penyebut. Kejap. Kalau kita tukar ni jadi cos per cos, dia akan jadi cos kuasa 2 campur 2 sin kuasa 2. Dia tak jadi sin kuasa 4 kan. Jadi nak tukar dia jadi sin kuasa 2 campur cos kuasa 2 ke? Sin kuasa 2 campur cos kuasa 2. Tapi bawah dia ada cos kan? Kita tukar satu ni jadi cos. Cos kuasa 2A. Tapi nanti dia tak jadi cos kuasa 4. Asalnya kena tukar juga dengan identiti ni. Mana satu je kita nak tukar. Kenapa dia jadi 4? Dia mesti darab dengan cos kuasa 2 juga. Kenapa dia darab dengan cos kuasa 2? Kenapa? Sekejap. Ke senang dia ambil belah sini lah. Tak nampak senang pun. Kalau kata sin kuasa 4A, dia sin kuasa 2A darab sin kuasa 2A kan. Cos kuasa 4. Ni macam cikgu tak ada idea juga. Sekejap, mungkin kita tengok right hand side pula. Right hand side. Kalau kamu ada idea? darab semua dengan kuasa 2. Kamu kuasa 2 kan semua orang? Kuasa 2 kan tu. Satu darab sin kuasa 2 apa ni, lepas tu darab silang. Darab silang pula. Kira ada 2 benda tu. Siapa ni? Kamu ubah kiri ke kanan ni? Yang kamu tengah buat left hand side lah. Kiri. Ni. Kuasa 2 kan benda tu. Dia tak boleh. Kita tak boleh ubah equation tu. Maksudnya Tak boleh. Kita tak boleh introduce. Dia sebab nampak tak equation ni tak lengkap. Kiri tak ada, dia tak ada belah sana. Jadi kita tak boleh kuasa 2 kan dia lah. Kita hanya boleh ubah je apa yang ada. Faham tak? Jadi cikgu rasa cikgu lekat kat sini sebab kalau satu ni pun kalau cikgu tukar, kan nak tukar jadi tan. Sekejap. Tukar dia jadi secant kuasa 2A over tan, tolak tan kuasa 2A. Macam menyusahkan juga. Sekejap, mari kita tukar strategi.
Kita tukar strategi lah. Jadi satu ni kata cikgu tukar dia jadi secant kuasa 2A tolak tan kuasa 2A. Jadi ke? Aduh. Apa cikgu kata kadang dia jadi susah juga. Yang ni kira ada 2x, yang ni 1x kan. Dia jadi tan kuasa 2A. Gitu lah. Okey, tapi mesti tak dapat kuasa 4 tu lah. Jadi kalau kata cikgu ubah dia secant 1/cos kuasa 2, mari cikgu try. Yang ni sin kuasa 2A over cos kuasa 2A kan. Begini macam tu. Secant 1/cos. Kalau cikgu jumlahkan pun dia jadi 1 campur sin kuasa 2A over cos kuasa 2A. Dia tak jadi kuasa 4. Saya nak jadikan dia kuasa 4 lah. Apa lagi cikgu boleh tukar? 1. Sama kan cikgu dapat. Cikgu buntu ni. Mesti kita mesti tengok jawapan je lah. Okey, jadi betul lah cikgu tak boleh ambil belah kiri. Kita kena telan, kita kena ambil belah kanan tu. Okey, kita kena ambil right hand side lah. Right hand side. Okey, mari kita try semula. Jadi kita kena ambil right hand side sebab nampak ini susah kan. Memang kita kena ambil lagi kompleks lah. Okay, jadi right hand side. Habis ni kita habis kelas lah. Siapa? Bagi cikgu habis selesai. A over cos 4A. Okey, jadi yang ni kamu kena ingat yang ni. Yang ni A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ya. Sama dengan A tolak B, A tambah B ya. Gitu kan? Jadi kalau dia kuasa 4, dia kuasa 2 dalam ni. Betul tak? Betul tak? Yang ni 1 tolak sin kuasa 4 kan. Jadi dia boleh kembang jadi yang ni. Jadi kalau kata yang ni rule matematik lah. Rule matematik memang kita kena tahu lah. A tolak B tu. A square tolak B square sama A tolak B A tambah B tu. Okay, jadi dia 1 tolak sin kuasa 4. Jadi dia boleh kembangkan jadi 1 tambah sin kuasa 2A. 1 tolak sin kuasa 2A. Over cos kuasa 4A. Lepas tu kita asingkan penyebut dia. Ya ke? Oh tak. Ini susah juga ya. Okey. Jadi yang ni kita boleh tukar dia pakai identity. Okey, jadi identity kamu kita boleh tukar jadi cos kuasa 2A kan? Yang ni kan? Jadi kita tukar dia. Ini tak boleh tukar lah sebab dia tambah. Jadi dia 1 tambah sin kuasa 2A cos kuasa 2A per cos kuasa 4 kan. Dia cos kuasa 2, cos kuasa 4 kita boleh potong. 1 cos. Dia macam S kuasa 2 dengan S kuasa 4 lah. Jadi dia akan jadi cos kuasa 2. Jadi nak dekat dia ke? Tak tahu. Okay, 1 campur sin kuasa 2A over cos kuasa 2A. Dah dekat dah. Betul lah ni. Okay, ni 1. Yang ni tan. Boleh? Tan kuasa 2A. Itu ke dah soalan dia? Ada 2. Mana tan 2 tu? Kejap. Cikgu ada salah ni. Jadi kita potong 1. Sorry nah, ini cikgu tengok rujukan tu ni. Okay. Jadi kita potong 1. Betul dah, tinggal yang tu. Susah. Jadi yang ni kita kena tukar lagi. Dia kata dia jadi apa? Okay, cikgu faham. Kita asingkan dia. 1 over cos kuasa 2A campur sin kuasa 2A over cos kuasa 2A kan. Gitu lah. Betul lah, mana boleh kecil kata 1 tu asing kan sebab dia ada cos lah. Yang ni secant kuasa 2A, yang ni tan kuasa 2A.
Okey, lagi kita kena check balik identiti kita. Sin kuasa 2A tu. Sin kuasa 2A sama dengan 1 campur tan kuasa 2A kan. Jadi kita akan tukarkan ni. Jadi 1 campur tan kuasa 2A campur tan kuasa 2A. Okey, jadi dia jadi 1 campur 2 tan kuasa 2A. Boleh dah. Jadi tu kita dah prove dah. Jadi dia sama dengan right hand side. Okey, jadi tak betul tadi cikgu pecah. Jadi dia tak boleh jadi 1 campur tan sebab dia ada per cos kat bawah ni. Sebab semua orang ada per cos kuasa 2A tu. Alright. Jadi kalau dia darab boleh. Kalau ada 2 benda darab kat atas kita boleh buat macam tu. Jadi yang ni susah sikit kan? Jadi betul lah. Jadi kalau kata benda tu susah lagi kita kena pilih yang tu untuk kita kembang lah. Jadi itu tips yang satu lagi. Jadi yang ni cikgu bagi kat kamu lah. Kalau kamu nak cuba, kamu boleh cuba habiskan latihan 6.7 ni. Kalau kata kamu nak cuba, kamu boleh tengok jawapan dia sekali macam cikgu buat ni kan. Macam kalau kita dekat macam mana kita nak solve dia. Sebab yang ni untuk tambah pengetahuan kamu je lah. Okay lah. Jadi kalau kita exam boleh jawab, kita jawab. Kalau tak boleh jawab, tak apa. Tapi rule yang matematik ni kita kena ingat lah. Kita yang ni biasa je. Yang ni sebenarnya biasa je. Okay. Okay ke ni? Sorry lah. Jadi cikgu pun tersangkut juga kadang buat soalan yang ni. Dia dapat. Jadi kalau boleh proof tu alhamdulillah macam tu. Okay. Cikgu rasa yang ni tak wajib lah kamu nak buat lah. Okay. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada soalan. Tak ada lah. Boleh try lah yang ni lah. Jadi kalau kata nak tanya cikgu macam nak solve pun boleh lah. Cikgu akan tunjuk kamu lah macam mana. Dia kalau tak ada apa-apa.